Lelaki Jepun tidak mempunyai sifat keibuan seperti itu. Mungkin kerana penulis manhwa ini adalah orang Korea, kan? Kerajaan Jepun telah mengadakan satu mesyuarat tergempar yang belum pernah berlaku sebelum ini. Penghijrahan beramai-ramai wanita semakin pantas. Jika keadaan ini berterusan, separuh daripada populasi Jepun akan lenyap. Wanita-wanita elit Jepun memilih untuk berkahwin dengan lelaki Malaysia dan meninggalkan Jepun seorang demi seorang. Untuk menyiasat kebenaran di sebalik fenomena yang mengejutkan ini, seorang penerbit stesen televisi Jepun telah menaiki penerbangan ke Kuala Lumpur. Jujurnya, saya tidak faham apa sebenarnya yang begitu berbeza. Setelah rakaman yang diambilnya selama seminggu di Kuala Lumpur didedahkan, seluruh Jepun gempar. Dalam masa 3 hari sahaja, video itu mencecah 50 juta tontonan, dan komen daripada wanita Jepun membanjiri ruangan komen. Sekarang barulah saya faham. Saya pun nak ke Malaysia sekarang juga. Apakah kebenaran luar biasa yang dihadapinya di Malaysia? Mari kita bongkarkan sekarang. Di tangan saya, terdapat senarai nama wanita Jepun yang telah berkahwin dengan lelaki Malaysia dan berpindah ke Kuala Lumpur. Saya, Narika, seorang wartawan veteran yang telah bekerja selama 9 tahun di Jabatan Kebudayaan Akhbar Asahi Shimbun dan telah melalui pelbagai pengalaman pahit manis. Atas arahan pengarah Okada untuk menyiasat wanita-wanita malang yang telah termakan dakyah gelombang Hallyu, saya meneliti senarai itu dan pandangan saya tiba-tiba terpaku pada satu bahagian. Doktor lulusan Universiti Tokyo, peguam lulusan Universiti Keio, penulis skrip TV lulusan Universiti Waseda, seramai 1.176 wanita elit yang merupakan 1% wanita paling bijak dan rasional di Jepun. Pada ketika itu, jantung saya mula berdegup kencang. Mengapakah mereka, golongan yang paling sukar terpedaya dengan pemasaran Hallyu atau seumpamanya, secara sukarela meninggalkan tanah air mereka dan membeli tiket penerbangan sehala ke Malaysia? Sebenarnya, ketika pengarah Okada pertama kali memberikan tugasan ini, saya menganggapnya hanyalah sebuah artikel ringan untuk ruangan kecil di akhbar. Lagipun, demam budaya pop Korea telah berlarutan selama 20 tahun, jadi saya fikir ia hanyalah sebahagian daripada pengaruhnya. Saya merancang untuk mengumpulkan kisah-kisah wanita yang obses dengan K-pop, yang mempunyai fantasi tentang lelaki Korea, lalu tergesa-gesa berkahwin dan akhirnya menyesal. Artikel itu bertujuan sebagai amaran kepada wanita Jepun. Namun sebaik sahaja saya membuka file dan memulakan siasatan, saya menemui sesuatu yang aneh. Kadar perceraian di kalangan wanita Jepun yang berkahwin dengan lelaki Malaysia adalah sangat rendah. Jika mereka berkahwin secara terburu-buru kerana termakan dakyah, sepatutnya kadar perceraian adalah tinggi. Tetapi pakar-pakar yang saya temui semasa siasatan mengatakan bahawa perkahwinan ini jauh lebih stabil berbanding gabungan sebaliknya. Tambahan pula, satu kaji selidik yang dijalankan ke atas wanita Jepun yang berhijrah ke Malaysia atas sebab perkahwinan menunjukkan bahawa 84% daripada mereka berpuas hati dengan kehidupan semasa mereka. 26,8% sangat berpuas hati dan 57,6% berpuas hati. Manakala, yang tidak berpuas hati hanyalah 22%. Ini sangat pelik. Mana mungkin orang yang terpedaya menunjukkan tahap kepuasan yang begitu tinggi? Saya mengerutkan dahi di hadapan monitor. Mungkinkah kaji selidik itu sendiri berat sebelah atau saiz sampelnya terlalu kecil? Naluri wartawan saya mula bertindak. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Saya mesti mencarinya. Ketika itulah, semasa meneliti senarai itu dengan lebih mendalam, saya menemui apa yang saya sebutkan pada mulanya, latar belakang pendidikan mereka. Wanita-wanita lulusan universiti paling berprestij di Jepun tersenarai satu persatu. Tunggu sekejap, ini pelik bukan? Jika mereka termakan dakyah, mengapa pula wanita-wanita paling bijak di Jepun yang menjadi mangsa? Bukankah orang yang bijak sepatutnya lebih sukar untuk ditipu? Saya segera berlari ke bilik ketua editor. Okada-san, artikel ini tidak boleh dianggap sebagai gosip ringan. Kita perlu siasat lebih mendalam. Apa lagi yang nak disiasat? Bukankah ia hanya cerita tentang wanita yang terpedaya dengan pemasaran budaya popular? Bukan, Tuan. Wanita berpendidikan tinggi yang berhijrah secara besar-besaran. Ini mungkin bukan sekadar isu budaya popular semata-mata. Ketua editor menaikkan cermin matanya dan memandang saya. Jadi, apa puncanya? Itulah yang perlu kita siasat. Ketua editor berfikir sejenak, kemudian mengangguk. Baiklah, lakukan siasatan di sana. Tapi pastikan kamu bawa balik sesuatu yang kukuh, fakta yang boleh memberi kesedaran kepada wanita Jepun. Kesedaran? Ya, pada masa itu, saya juga fikir itulah tugas saya.
mendedahkan realiti wanita Jepun yang tertipu, membongkar kebenaran di sebalik kata-kata manis lelaki Malaysia. Itulah hala 7 artikel saya yang jelas. Namun, hala 7 itu berubah 180 darjah dalam masa kurang dari seminggu. Sebelum itu, ada satu perkara yang perlu saya ceritakan. Di antara senarai nama yang panjang itu, ada satu nama yang membuatkan saya terpaku sepenuhnya. Fujiwara Chiyo, lulusan terbaik dari Fakulti Ekonomi University Tokyo, pernah bekerja di ibu pejabat Mizuho Bank, wanita paling rasional dan tenang yang pernah saya kenal, dan kawan baik saya selama 15 tahun. Namanya tertera di tengah-tengah senarai wanita yang berkahwin dengan lelaki Malaysia dan berpindah ke Kuala Lumpur. Malam itu, saya menelepon Chiyo. Sudah agak lama kami tidak berhubung. Kami berkawan rapat selama 15 tahun sejak zaman universiti, tetapi pada satu ketika, balasan mesej Chiyo menjadi semakin lambat dan akhirnya kami terputus hubungan. Saya fikir dia sibuk. Tentu sahaja sibuk jika bekerja di ibu pejabat Mizuho Bank. Tetapi rupa-rupanya, dia bukan sibuk. Dia berada di Kuala Lumpur. Narika? Lamanya tak dengar kabar. Ada apa? Suara Chiyo ceria, bukan lagi nada tajam dan dingin yang saya kenal dahulu. Seolah-olah bukan hilang tenaga, tetapi melepaskan beban. Saya terus bertanya, Chiyo, kau dah kahwin dengan orang Malaysia? Senyap selama 3 saat. Kemudian Chiyo ketawa. Memang wartawan betul kau nih, cepatnya tahu. Nama kau ada dalam senarai siasatan aku. Oh, ya ke? Chiyo berkata seolah-olah ia bukan perkara besar. Penganalisis terbaik dari Mizuho Bank berkahwin dengan lelaki Malaysia dan berpindah ke Kuala Lumpur bukan perkara besar. Hati saya mula panas. Chiyo, cakap betul-betul. Kau kena tipu ke? Atau kau ada hutang? Kenapa kau berhenti dari Mizuho? Narika, seriuslah. Kau tahu tak betapa susahnya kau nak dapat kedudukan tu? Lulusan terbaik University Tokyo. Apa yang kurang sampai kau pilih lelaki Malaysia? Narika, Chiyo memotong kata-kata saya. Suaranya menjadi tenang. Aku okey. Bukan setakat okey. Aku bahagia. Bahagia? Perkataan itu membuatkan saya lebih risau. Orang yang ditipu selalunya akan kata mereka bahagia pada mulanya. Datanglah ke KL. Kalau kau tengok sendiri, kau akan faham. Kebetulan aku memang nak ke sana untuk siasatan. Baguslah. Nanti dah sampai, hubungi aku. Aku akan tunjukkan semuanya. Selepas meletakkan telefon, saya duduk termenung untuk masa yang lama. Nama-nama lain dalam senarai siasatan hanyalah angka dalam statistik. Tetapi Fujiwara Chiyo berbeza. Dia adalah orang yang belajar untuk peperiksaan bersama saya, mencari kerja bersama saya, dan menangis bersama saya sambil minum-minum. Saya bertemu Chiyo secara pribadi di Kuala Lumpur pada hari ketiga selepas saya tiba di KLIA. Apa yang berlaku dalam tempoh itu akan saya ceritakan kemudian, biar saya habiskan cerita tentang Chiyo dahulu. Tempat pertemuan kami adalah sebuah kafe kecil di Bangsar. Sebaik sahaja melangkah masuk, saya hampir tidak mengenali Chiyo. Pakaian sut berjenama digantikan dengan kemeja linen yang selesa. Solekan tebal digantikan dengan wajah polos yang hanya berpelindung matahari. Imej kemas yang dahulunya mengambil masa sejam setiap pagi untuk disiapkan semasa di Mizuho Bank telah hilang. Tetapi anehnya, dia kelihatan 10 tahun lebih muda. Narika, sini. Chiyo melambai tangan. Di sebelahnya duduk seorang lelaki. Ini Amir, Syed Amir, suaminya yang berbangsa Melayu. Pandangan pertama, jujur saya sedikit kecewa. Tingginya biasa, wajahnya biasa, dan pakaiannya juga sederhana. Langsung tidak boleh dibandingkan dengan lelaki-lelaki elit yang sering mengejar Chiyo di Tokyo. Hello Narika-san. Chiyo banyak cerita tentang awak. Bahasa Jepunnya agak fasih. Tangan yang dihulurkan untuk berjabat terasa hangat dan tebal. Bukan tangan pekerja pejabat, tetapi tangan seseorang yang biasa membuat kerja-kerja tangan. Kemudian baru saya tahu, itu karena dia suka memasak setiap hujung minggu. Saya terus ke topik utama. Namanya pun wartawan. Chiyo, kenapa kau berhenti dari Mizuho? Chiyo meletakkan cawan kopinya. Dia memandang saya tepat. Narika, kau ingat tak majlis makan malam pertama kita lepas masuk kerja? Tiba-tiba cerita pasal makan malam? Masa kita makan nabe tu? Sebagai pekerja baru, tentulah aku yang kena cedokkan makanan untuk semua kan? Kau ingat tak apa yang senior kita cakap masa tu? Saya ingat. Mana mungkin saya lupa. Chiyo-san, Joshiryoku, kemahiran kewanitaan kau ni kurang sikit ya. Kerana saya lambat mencedok lauk dari periuk. Kerana urutan saya menghidang kuah salah. Kemahiran kewanitaan kurang. Itulah penilaian pertama yang diterima oleh lulusan terbaik Fakulti Ekonomi University Tokyo di majlis makan malam itu. Malam tu aku menangis dalam tandas. Kau ingat kan?
Saya ingat, kerana saya yang mengekorinya ke tandas dan menepuk belakangnya. Tapi Narika, itu bukan penamatnya. Pandangan Chio menjadi tajam. Aku kerja di Mizuho selama 7 tahun. Prestasi aku sentiasa dalam 5% teratas. Tapi kau tahu tak apa peranan yang diberikan kepada aku? Sediakan teh sebelum mesyuarat. Duduk di sebelah klien semasa jamuan dan tuangkan arak. Uruskan jadual bos-bos lelaki. Itulah kerja yang mereka suruh wanita lulusan terbaik Tokyo buat. Saya mahu membantah, tetapi terdiam. Kerana saya juga tahu, di Asahi Shimbun pun tidak jauh bezanya. Separuh daripada kerja wartawan wanita baru bukanlah membuat liputan, tetapi membelikan kopi untuk senior, menempah tempat untuk majlis makan malam, dan menghidangkan teh apabila ada tetamu. Amir berbeza. Chio memandang suaminya. Syed Amir tersenyum manis. Dia tak pernah sekalipun suruh saya hidangkan teh. Malah, setiap pagi dia yang akan bancuh kopi dan letakkan di atas meja saya. Apa yang hebat sangat pasal tu, mendengar kata-kata saya, Chio menggelengkan kepala. Narika, itulah yang hebat, sekurang-kurangnya bagi kami. Syed Amir menyampuk dengan lembut. Saya rasa Chio hebat sebab dia lulusan University Tokyo. Saya tak faham kenapa di Jepun, itu menjadi satu beban. Lelaki Jepun mahukan wanita yang pendidikannya lebih rendah daripada mereka. Wanita yang gajinya lebih rendah. Wanita yang lebih pendiam. Aku tak tergolong dalam mana-mana kategori itu. Chio tersenyum pahit. Di sini, aku cuma Chio. Bukan graduan elit University Tokyo. Bukan pegawai bank. Cuma Chio. Kau tak tahu betapa leganya perasaan tu. Semasa kami keluar dari kafe, Chio memegang lengan saya. Narika, sebelum kau tulis artikel, aku ada satu permintaan. Apa dia? Esok, jom pergi pasar dengan aku. Lusa pula, kita jumpa Ibu Amir. Cuba hidup di sini selama seminggu. Nanti kau akan faham kenapa aku buat pilihan ni, tanpa perlu tulis artikel pun. Saya mengangguk. Sudah tentu dalam hati saya berfikir lain. Baiklah, seminggu sudah cukup. Aku pasti akan bongkar apa yang tersembunyi di sebalik topeng bahagia ini. Tetapi pada masa itu, saya langsung tidak tahu. Yang memakai topeng itu bukanlah Chio, tetapi saya sendiri. Saya mendarat di Klia 3 hari sebelum bertemu Chio. Di dalam kapal terbang, saya membuka buku nota siasatan saya, masalah lelaki Malaysia, perangkap perkahwinan antara bangsa, konflik perbezaan budaya. Saya sudah merangkas struktur artikel saya. Kesimpulannya sudah ditetapkan. Kumpulkan kisah penyesalan wanita Jepun yang tertipu dengan gelombang Hallyu dan tulis sebuah artikel amaran. Struktur yang ringkas dan jelas. Saya tiba di Klia sekitar jam 4 petang. Selepas melepasi imigresen dan semasa hendak mengambil bagasi, timbul satu masalah. Salah satu roda beg saya tercabut. Inilah handbag murah yang dibeli dengan bajet liputan Asahi Shimbun. Tanpa satu roda, saya tidak boleh menariknya. Hendak diangkat, beratnya lebih 20 kg. Hendak diseret, bunyinya bergema di seluruh lapangan terbang. Sedang saya bergelut, tiba-tiba satu tangan menghulur dari sebelah. Biar saya tolong. Seorang lelaki Malaysia dalam lingkungan lewat 20-an. Dia memakai sut, kelihatan seperti baru pulang dari urusan kerja. Sebelum saya sempat menolak, dia sudah mengangkat beg itu. Nak naik taksi? Bukan bahasa Inggris yang janggal, tetapi bahasa Jepun. Agak fasih. Ah, ya, saya nak naik taksi. Kalau macam tu, ikut sini. Sambil berjalan ke perhentian taksi membawa beg seberat 20 kg itu, lelaki itu tidak meminta apa-apa balasan. Tiada kad nama, tiada nombor telefon. Dia meletakkan beg di hadapan taksi, berkata jaga diri, dan terus berlalu. Sambil melihatnya dari belakang, saya berfikir, apa motif dia? Di Jepun, hampir tidak pernah berlaku orang yang tidak dikenali menolong mengangkat barang di lapangan terbang, menyusahkan orang lain, atau campur tangan dalam urusan orang lain, dianggap sebagai mewaku atau gangguan. Menolong dan ditolong, kedua-dua pihak akan rasa tidak selesa. Sambil menaiki taksi menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur, saya melihat keluar tingkap. Pemandangan kaki langit yang dilihat dari jambatan menyeberangi lebuh raya sangat mengagumkan. Jujurnya, tidak banyak beza dengan Tokyo. Malah, sesetengah bahagian kelihatan lebih kemas. Pemandu taksi melihat saya melalui cermin pandang belakang dan bertanya, datang dari Jepun ke? Ya, seorang, kerja, buat liputan. Oh wartawan, hebat. Pertama kali datang Malaysia, di Jepun, tidak dapat dibayangkan pemandu taksi akan berbual dengan penumpang seperti ini. Di Jepun, kesunyian adalah satu etika dalam taksi. Seolah-olah ada dinding lut sinar antara pemandu dan penumpang.
masing-masing tidak menceroboh ruang pribadi. Tetapi pemandu ini berbeza, saya tidak rasa terganggu. Malah, terasa selesa. Dah makan? Kalau belum, dekat Bukit Bintang banyak tempat sedap. Pemandu teksi bertanya sama ada saya sudah makan. Sesuatu yang tidak akan berlaku di Jepun. Saya mendaftar masuk di hotel dan mengemas barang. Sebuah hotel bisnis di Bukit Bintang. Biliknya kecil tetapi bersih. Sambil duduk di atas katil, saya membuka semula buku nota siasatan. Saya membaca hala 7 artikel yang tertulis di muka surat pertama. Reality Dakya Hallyu, perangkap perkahwinan antara bangsa, amaran kepada wanita Jepun. Tetapi anehnya, pen saya tidak bergerak. Bayangan lelaki yang menolong mengangkat beg di lapangan terbang tadi asyik terlintas di fikiran. Bukan, itu sebab di lapangan terbang, mesti dia nak tunjuk baik pada orang asing. Saya memujuk diri sendiri dan menutup buku nota. Keesokan paginya, saya berjalan-jalan sendirian di sekitar hotel. Kawasan itu dipanggil Bukit Bintang dan memang ramai pelancong Jepun. Pekerja kedai melayan dalam bahasa Jepun, itu saya faham kerana untuk perniagaan. Tetapi perkara aneh terus berlaku. Ketika saya sedang keliru melihat peta, seorang wanita yang lalu lalang berhenti dan bertanya, "Cari apa, Cik?" Di sebuah restoran apabila saya tidak dapat membaca menu, seorang pelanggan di meja sebelah berkata, "Ini sedap, cuba yang ini," sambil menjadi penterjemah. Di kedai serbaneka, semasa saya hendak membayar, seorang datuk yang beratur di belakang bertanya, "Datang dari Jepun, pertama kali ke Malaysia?" Dalam sehari, perkara ini berlaku 4 kali. Di Jepun, menegur orang yang tidak dikenali adalah satu perbuatan tidak sopan, meiwaku, gangguan, menceroboh ruang pribadi orang lain. Sebab itu jalan-jalan di Jepun sunyi. Semua orang berada di dalam kotak lutsinar mereka sendiri. Tetapi di Malaysia, kotak itu tidak wujud. Orang ramai menegur, menolong, dan menunjukkan minat dengan begitu semula jadi. Ini sebab kawasan pelancongan, Malaysia yang sebenar pasti berbeza. Saya terus mengulangi kata-kata itu. Tetapi saya sedar, hala 7 artikel di muka surat pertama buku nota saya sudah mula kabur. Malam itu di hotel saya menghantar mesej kepada Cio. Dah sampai KL. Lusa ada masa? Balasan datang serta-merta. Ada. Amir pun akan ikut sekali. Dan Narika, satu permintaan. Apa dia? Datang sebagai kawan, bukan sebagai wartawan. Selepas membaca mesej itu, saya merenung telefon bimbit saya untuk masa yang lama. Sebagai kawan, bukan sebagai wartawan. Kata-kata itu menusuk kalbu. Kerana jujurnya, saya datang untuk menyiasat Cio. Fakta bahawa saya mahu menjadikan kawan baik selama 15 tahun sebagai bahan artikel tiba-tiba membuatkan saya rasa tidak selesa. Tetapi saya abaikan perasaan itu. Kerana saya seorang wartawan. 2 hari kemudian, saya bertemu Cio di Bangsar. Dan ceritanya seperti yang saya ceritakan tadi. Perubahan Cio, komen tentang kemahiran kewanitaan, 7 tahun di Mizuho, dan cadangan Cio. Cuba hidup di sini selama seminggu. Saya menerima cadangan itu. Sudah tentu, dengan niat untuk membongkar kebenaran di sebalik topeng. Tetapi saya masih belum sedar pada waktu itu, bahawa yang perlu menanggalkan topeng bukanlah Cio, tetapi diri saya sendiri. Keesokan paginya, Cio membawa saya ke pasar pagi di sebuah kawasan perumahan. Pasar itu meriah sejak jam 8 pagi lagi. Dunia yang sama sekali berbeza daripada pasar raya di Tokyo. Di sepanjang lorong sempit, gerai-gerai sayur, buah, ikan, dan lauk pauk berbaris rapat dan suara peniaga bergema di sekeliling. Dan di tengah-tengah semua itu, Cio berjalan dengan selesa. "Cio, dah sampai." Seorang makcik penjual sayur menegurnya dahulu dengan mesra. "Selamat pagi, makcik. Hari ini apa yang elok? Daun kesum hari ini segar. Amir kan suka asam pedas. Ambillah nih." Melihat Cio berbual lancar dalam bahasa Melayu, saya terenganga. Kawan saya yang setahun lalu sepatah perkataan Melayu pun tidak tahu, kini sedang berbual tentang daun kesum dengan makcik pasar. "Makcik, ini kawan baik saya dari Jepun." "Oh, dari Jepun? Jauh datang. Nah, rasa nih." Tiba-tiba makcik itu meletakkan 3 biji buah manggis di tangan saya. Tak apa makcik, tak perlu. Tak apa-apanya, makanlah. Sedap nih." Saya tiada masa untuk menolak. Sambil memegang manggis dan berdiri kaku, Cio menarik saya sambil ketawa. Seterusnya, gerai lauk pauk. Seorang peniaga dalam lingkungan 50 tahan, sebaik sahaja melihat Cio, terus mengeluarkan sesuatu dari peti sejuk. "Cio, ni rendang daging semalam. Amir suka, kan?" Pak Cik, tak payahlah susah-susah macam ni selalu." "Susah apanya?
Ini ikhlas dari hati, tanda kemesraan. Kemesraan. Itulah kali pertama saya mendengar konsep itu dijelaskan begitu. Jangan berkira sangat. Ini soal hati. Itulah kata-kata Pak Cik itu sambil menyerahkan bungkusan rendang kepada Cio. Saya hanya memerhati dari sebelah. Pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di Jepun. Memberi barang secara percuma di kedai dan menerimanya seolah-olah itu perkara biasa. Di Jepun semua urus niaga adalah tepat. Beli barang 100 yen, bayar 100 yen. Jika ada baki 1 yen sekalipun, ia mesti dipulangkan. Memberi dan menerima dengan jelas, dan pengiraan yang kemas adalah satu etika. Jika diberi sesuatu secara percuma, ia akan menjadi beban. Timbul rasa terhutang budi untuk membalasnya suatu hari nanti. Tetapi di sini, berbeza. Yang memberi dan yang menerima, kedua-duanya kelihatan tidak terbeban. Semasa kami terus berjalan di pasar, perkara yang sama berulang. Penjual buah memberi sebiji epal tambahan. Penjual tauhu memberi sesudu tauhu lembut untuk dirasa. Seorang nenek di gerai nasi lemak, apabila melihat saya, terus bertanya, "Dah sarapan?" "Sudah, Nek." "Dah, sebenarnya belum. Saya hanya minum secawan kopi di hotel." Tetapi nenek itu seolah-olah dapat membaca riak wajah saya. "Tipu, muka tu lapar. Duduk sini sekejap." Nenek itu menarik saya ke dalam gerainya, dan dalam masa 5 menit, dia menyediakan 2 bungkus nasi lemak. Dia membungkusnya dengan daun pisang, dan menyerahkannya kepada saya sambil berkata, "Makan, orang muda jangan tinggal sarapan." "Berapa, Nek?" "Duit apa pula? Kawan Cio tu tetamu kita." Saya terpinga-pinga dan memandang Cio. Cio tersenyum dan mengangguk. "Terima ya, Narika." Itu tanda hati nenek. Sambil memegang nasi lemak dan keluar dari pasar, saya rasa lucu melihat diri saya yang syarat dengan barang di kedua-dua belah tangan. Manggis, rendang, daun kesum, nasi lemak. Semuanya saya dapat tanpa membayar 1 sen pun. "Cio, kenapa orang di sini baik sangat?" Mula-mula dulu, aku pun tertanya-tanya. Adakah mereka harapkan balasan? Adakah mereka akan menuntut sesuatu nanti? Tapi ternyata tidak. Jadi apa sebabnya? Sebab kemesraan. Orang Malaysia menjalinkan hubungan berasaskan keikhlasan. Mereka tidak berkira. Sebagai seorang wartawan, itulah konsep yang paling sukar saya fahami. Wartawan mengira segalanya. Mengira fakta, mengira pengaruh, mengira sudut pandangan artikel. Selepas dari pasar, kami menuju ke apartemen Cio. Sebuah unit studio seluas kira-kira 65 meter persegi. Masih sukar untuk saya percaya bahwa Cio, yang dahulunya tinggal di kondominium mewah di Minatoku, Tokyo, kini tinggal di tempat seperti ini. Tetapi apabila melangkah masuk, terasa anehnya hangat. Bukan kerana luas, tetapi kerana setiap sudut terasa sentuhan manusia. Pasu bunga di tepi tingkap, gambar-gambar di dinding, nota kecil di atas meja makan kecil. Ini apa? Saya menunjuk ke arah sekeping nota lekat di peti sejuk. Ada sesuatu tertulis dalam tulisan Rumi. "Oh, itu Amir tinggalkan pagi tadi sebelum pergi kerja." "Apa yang tertulis?" Cio sedikit tersipu malu sambil berkata, "Sayang awak hari ini, malam ni nak makan apa?" Saya merenung nota itu lama. Saya tidak boleh membaca tulisan itu, jadi saya hanya melihat gaya tulisannya. Tulisan yang tidak begitu kemas itu entah kenapa terasa tulus. "Setiap hari macam ni?" "Ya, setiap kali pergi kerja, dia akan tinggalkan satu nota." Mula-mula dulu aku rasa geli. Seram pun ada. Seram? Di Jepun, perkataan cinta atau aishiteru itu sendiri kedengaran tidak semula jadi kan? Perkataan yang mungkin diucapkan sekali seumur hidup. Tapi orang ni tulis setiap pagi pada nota lekat. Mula-mula rasa janggal sangat, tapi sekarang kalau tak ada, rasa tak lengkap pula hari aku. Aishiteru, perkataan bahasa Jepun yang bermaksud cinta. Perkataan yang hampir tidak pernah digunakan oleh orang Jepun dalam kehidupan seharian. Mereka tidak mengucapkannya kepada ibu bapa. Budaya mengucapkan I love you di akhir panggilan telepon tidak wujud di Jepun. Paling-paling pun, suki desu, yang bermaksud suka. Tetapi di Malaysia, mengucapkan cinta setiap hari adalah perkara biasa. Narika, bila kali terakhir kau dengar seseorang cakap dia sayang kau? Soalan Cio yang tiba-tiba itu membuatkan saya terdiam. Saya tidak ingat. Tidak pernah dengar dari ibu bapa, tidak ingat pernah dengar dari bekas teman lelaki. Aku pun sama. Selama 34 tahun tak pernah sekalipun dengar. Tapi Amir cakap setiap hari. Setiap hari. Cio menyambung kata sambil memandang keluar tingkap. Mula-mula aku rasa ia ringan. Sebab diucapkan setiap hari, rasa macam tak ikhlas. Tapi bukan. Walaupun dia cakap setiap hari, setiap kali dia akan pandang mata aku. Itu tulus. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Sebagai wartawan,
Saya sepatutnya melemparkan soalan-soalan tajam, tetapi tekak saya terasa tersekat. Cio membancuh kopi untuk saya. Terasa asing melihat Cio, yang dahulunya sentiasa minum kopi dari kedai serbaneka, kini mengisar biji kopi sendiri. Narika, kau bahagia tak? Satu soalan yang tiba-tiba. Entahlah, kerja oke, sehat. Bukan itu. Maksud aku betul-betul bahagia? Saya tidak dapat menjawab. Saya tidak ingat bila kali terakhir saya merasa bahagia. Cio tersenyum lembut. Aku bahagia. Aku suka bangun pagi setiap hari. Fikir nak beli apa di pasar hari ini. Amir nak makan apa? Cerita apa yang nak dikongsi malam nanti. Fikiran macam tu sahaja dah buat aku teruja untuk hari itu. Lulusan terbaik. University Tokyo merasa bahagia dengan membeli belah di pasar. Melepaskan kerjayanya, tersenyum melihat nota lekat di apartment studio. Saya fikir, mungkin dia sudah gila. Tetapi dalam hati, saya cemburu. Saya, wartawan Asahi Shimbun selama 9 tahun, tidak pernah sekalipun merasa teruja untuk bangun pagi. Telepon bimbit Cio berdering. Hello abang. Ya, dengan kawan. Tak apa. Okey, jumpa malam nanti. Saya sayang abang juga. Selepas meletakkan telefon, pipi Cio kemerah-merahan. Saya sayang abang juga. 3 perkataan yang diucapkan dalam bahasa Melayu itu terngiang-ngiang di telinga saya. Perkataan yang Cio tidak pernah ucapkan selama 34 tahun hidupnya, kini diucapkan dengan begitu semula, jadi sebelum menamatkan panggilan. Esok nak pergi rumah Ibu Amir. Nak ikut tak? Bagus juga kalau kau dapat tengok sendiri macam mana keluarga mentua di Malaysia. Keluarga mentua. Di Jepun, keluarga mentua adalah medan perang. Tempat menantu perempuan paling gemetar, ruang di mana dia perlu menjadi sempurna. Saya fikir, mungkin di Malaysia pun sama. Malah, mungkin lebih teruk. Baiklah, kalau dah jumpa keluarga mentua, kebenaran pasti akan terdedah. Dia tidak mungkin boleh berpura-pura bahagia di hadapan ibu mentuanya. Saya mengangguk setuju. Sudah tentu, sambil mengetatkan naluri siasatan saya. Tetapi keesokan harinya, sebaik sahaja mendengar kata-kata pertama ibu mentuanya, jangkaan saya meleset sama sekali. Siapa nih? Kawan Cio, ya? Mari masuk. Dah makan? Itulah kata-kata yang menyambut saya sebaik sahaja pintu rumah dibuka. Ibu Syed Amir, seorang wanita dalam lingkungan awal 10-an. Dia memakai apron dan berlari keluar dengan senduk di tangan. Sebaik sahaja melihat saya, dia terus memegang kedua-dua belah tangan saya. Aduh, dari Jepun ya? Jauh datang, mesti penat. Masuk, cepat masuk. Di Jepun apabila melawat rumah mentua, Anda perlu memberi salam di pintu depan, menunduk 90 darjah dan memperkenalkan diri dengan sopan. Ibu mentua akan memerhati dari jauh, seolah-olah menilai menantunya. Suasana tegang adalah perkara biasa, tetapi rumah ini berbeza. Semasa saya hendak menunduk untuk memberi salam, ibu mentuanya menepuk-nepuk belakang saya. Tak payah salam-salam sangat. Cepat datang duduk, nanti lauk sejuk. Apabila masuk ke ruang tamu, meja makan sudah penuh dengan makanan. Rendang, asam pedas, sayur campur, sambal belacan, lebih 10 jenis lauk. Dan orang yang sedang menghidangkan makanan itu adalah bapa mentuanya. Bapa Syed Amir memakai apron dan berulang-alik antara dapur dan meja makan. Yang memasak gulai tempoyak adalah ayahnya, yang menghidang di atas meja juga ayahnya. Pakcik pun memasak ke? Tanpa sedar, soalan itu terkeluar dari mulut saya. Di Jepun, hampir tidak pernah melihat lelaki berusia 60-an memakai apron dan memasak. Ayahnya tersenyum dan menjawab, mestilah. Kalau istri saya bekerja, siapa lagi nak buat kalau bukan saya? Rumah kami memang macam ni. Mestilah. Perkataan itu menusuk telinga saya. Dia mengatakannya seolah-olah itu adalah perkara yang paling wajar. Kemudian saya dapati, menurut statistik OECD, purata masa kerja domestik tanpa gaji bagi lelaki Jepun adalah 41 menit sehari. Hampir yang terendah di kalangan negara maju. Wanita Jepun melakukan kerja rumah 3 hingga 4 jam lebih lama daripada lelaki setiap hari. Walaupun kedua-duanya bekerja, ada istilah kerja shift kedua yang bermula selepas pulang dari pejabat. Tetapi di rumah ini, suami memasak gulai dan istri duduk menunggu adalah perkara semula jadi. Anak lelaki kami pun kami ajar dari kecil. Lelaki pun kena tahu memasak dan mengemas, kata ibunya dengan bangga. Kemudian dia memandang Cio dan menambah, dengar cerita Cio dah mula kelas bahasa Jepun ya? Macam mana okey? Alhamdulillah mak, pelajar dah mula ramai sikit. Baguslah. Menantu perempuan kena ada kerja sendiri. Kalau duduk rumah saja, bosan nanti. Menantu perempuan kena ada kerja sendiri. Di Jepun, amat jarang sekali ibu mentua akan berkata begitu. Malah sebaliknya,
Jika menantu bekerja, dia akan dianggap mengabaikan kerja rumah, tidak menjaga suami dengan baik, dan mengabaikan keluarga mentua. Makan pun bermula. Ibunya tidak henti-henti meletakkan lauk di hadapan saya. Cuba yang ni. Ini kegemaran Cio. Yang ini pun cuba. Orang Jepun tak biasa makan nih kan? Syed Amir sekali-sekala menerangkan tentang lauk pauk kepada saya. Di sebelahnya, Cio dengan selesa menjadi penterjemah. Saya dapat merasakan seluruh keluarga itu mengambil berat agar saya tidak berasa janggal. Adik perempuan Syed Amir juga ada di situ, dan dia berbual mesra dengan Cio. Kak Cio, saya tengok video kelas bahasa Jepun akak. Hebatlah, nak daftar jugalah. Boleh je, Cio ajar bagus tahu, sambut Amir. Pemandangan abang dan adik perempuan menyokong kerjaya isteri abang mereka. Di Jepun, adegan adik ipar memuji kerja kakak iparnya sukar, dilihat walaupun dalam drama TV. Selesai makan, ayahnya berkata, Cio buat Amir kami bahagia. Jadi Pakcik pun bahagia. Mula-mula dulu bila dengar dia orang Jepun, risau juga. Tapi risau tak bertempat. Kata-kata yang ringkas tetapi penuh keikhlasan. Semasa hendak pulang, ibunya membekalkan sebekas besar sambal belacan. Makan dengan nasi kat hotel nanti. Tak ada sambal, tak lalu makan. Makcik banyaknya nih. Banyak apanya? Kan kawan Cio. Dah macam keluarga sendiri. Macam keluarga sendiri, budaya memanggil orang yang baru pertama kali bertemu sebagai keluarga. Di Jepun, walaupun sudah kenal 10 tahun, menjaga jarak tertentu adalah satu etika. Tetapi di sini, seolah-olah sekali terjalin hubungan, terus menjadi keluarga. Sambil berjalan keluar dari rumah, Cio berkata, "Macam mana?" Jujur, terkejut. Apa yang buat kau terkejut? Semuanya. Ayah mentua kau memasak. Ibu mentua kau sokong kerja kau. Adik ipar kau puji kelas kau. Di Jepun, kalau pergi rumah mentua, kena berlakon jadi menantu sempurna kan? Hidang teh, basuh pinggan, jaga hati ibu mentua. Mula-mula dulu aku pun takut. Dengar cerita keluarga mentua di sini lagi garang. Tapi bila datang, lain pula. Tak perlu jadi menantu sempurna pun tak apa. Buat silap pun boleh, tak pandai pun tak apa. Sebab mereka terima aku seadanya, sebagai Cio. Sebagai Cio. Di Tokyo, Cio adalah Fujiwara dari Mizuho Bank. Fujiwara graduan University Tokyo, anak perempuan keluarga Fujiwara. Di sini, dia hanyalah Cio. Di dalam teksi pulang ke hotel, saya meletakkan bekas sambal di atas riba dan merenung keluar tingkap. Pemandangan malam Kuala Lumpur berlalu dengan pantas. Saya mengeluarkan buku nota siasatan. Saya melihat hala 7 artikel yang tertulis di muka surat pertama, Realiti Dakya Hallyu, perangkap perkahwinan antara bangsa. Saya mengangkat pen kemudian meletakkannya semula. Di bawahnya, saya menulis nota baru. Kemesraan, hati yang tidak berkira, hubungan tanpa perlu memakai topeng. Dan satu baris lagi. Kenapa aku tidak bahagia? Malam itu sambil berbaring di atas katil dan memandang sailing, saya berfikir. Daripada mencari kebenaran yang tidak selesa, saya hanya menemui soalan-soalan yang tidak selesa. Tetapi saya belum boleh berputus asa. Walaupun saya akui kebahagiaan Cio, ini hanyalah satu kes. Bagaimana dengan wanita Jepun yang lain? Mungkinkah Cio hanya bernasib baik? Untuk mengesahkannya, saya perlu bertemu lebih ramai orang. Saya meminta Cio untuk memperkenalkan saya kepada wanita-wanita Jepun lain yang sudah berkahwin dan tinggal di Kuala Lumpur. Keesokan harinya, sesi temu bual sebenar bermula, dan temu bual itulah yang menghancurkan saya sepenuhnya. Cio memperkenalkan saya kepada 5 orang wanita. Kesemuanya berkahwin dengan lelaki Malaysia di Jepun dan kini menetap di Kuala Lumpur atau Selangor. Saya menggunakan segala naluri wartawan saya untuk temu bual itu dengan tekad untuk mencari keretakan. Yang pertama, Aoi-san, 31 tahun. Dahulu bekerja di agensi pengiklanan besar di Tokyo, kini sudah 2 tahun di Kuala Lumpur selepas berkahwin dengan suaminya. Kami bertemu di sebuah kafe di Monkiara dan kata-kata pertamanya di luar jangkaan. Narika-san, tahu tak apa perbezaan terbesar lelaki Malaysia? Komunikasi. Komunikasi, di Jepun, kalau bercinta, tak berhubung selama seminggu tu perkara biasa. Hanya hubungi bila ada urusan. Kami diajar itu cara menghormati privasi masing-masing. Aoi-san tersenyum, tapi suami saya, setiap waktu makan tengah hari dia akan telepon. Dah makan? Hari ni macam mana? Malam ni nak buat apa? Mula-mula dulu saya rasa macam dikawal. Jujur, rasa lemas. Sekarang kalau dia tak telefon, saya pula yang risau. Kenapa hari ni tak telefon? Aoi-san menghirup americano panasnya dan berkata, katanya dia telefon, sebab rindu nak dengar suara.
alasan yang saya tak pernah dengar di Jepun. Yang kedua, Maui, 35 tahun. Dahulu jururawat di Osaka, berpindah ke Malaysia 3 tahun lalu. Tahu tak apa perkara pertama yang buat saya terharu di Malaysia? Pintu restoran. Pintu? Setiap kali kami pergi makan, suami akan pegangkan pintu. Biar saya masuk dulu. Di Jepun saya tak pernah alaminya. Katanya untuk wanita Malaysia, itu perkara biasa. Perkara biasa. Perbuatan yang terlalu remeh bagi orang Malaysia sehingga tidak disedari, menjadi sesuatu yang mengharukan bagi wanita Jepun. Yang ketiga, Setsu, 29 tahun. Berhenti kerja dari sebuah syarikat IT di Nagoya dan berpindah ke Kuala Lumpur setahun setengah yang lalu. Temu bual inilah yang paling menggoncang saya. Suami saya cakap sayang setiap hari. Semasa Setsu berkata, suaranya tiba-tiba bergetar. Di Jepun, perkataan I see through itu sendiri kedengaran janggal, kan? Ibu bapa pun tak cakap, antara pasangan kekasih pun jarang. Paling-paling pun suki desu, suka. Mata Setsu mula berair. Suami saya, setiap pagi sebelum pergi kerja, sayang. Balik kerja, sayang. Sebelum tidur, sayang. Mula-mula saya fikir ia ringan, sebab diucapkan setiap hari, rasa macam tak ikhlas. Tapi satu hari saya sedar, setiap kali dia cakap, dia akan pandang mata saya, bukan tabiat, tapi tulus. Setsu akhirnya menangis. Saya hanya duduk diam memegang perakam suara. Sebagai wartawan, saya sepatutnya meneruskan soalan, tetapi tekak saya tersekat. Narika-san selama 29 tahun, saya tak pernah sekalipun dengar perkataan sayang. Dari ibu bapa pun tidak. Saya fikir itu perkara biasa. Cinta bukan ditunjuk dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Itu yang saya belajar. Setsu mengesat air matanya, tapi bila dengar dengan kata-kata, lain, sangat lain. Yang keempat, Yukari-san, 38 tahun. Bekas penyelidik di University Kyoto, 3 tahun lebih tua daripada suaminya. Di Jepun, saya ni macam kek Christmas. Kek Christmas. Lepas 25 hari bulan, nilainya jatuh. Maksudnya, lepas umur 25, nilai di pasaran perkahwinan dah tak ada. Wanita pertengahan 30. Yang ada ijazah tinggi, langsung tak termasuk dalam senarai. Yukari-san berkata dengan tenang. Kali pertama saya beritahu umur saya pada suami, tahu tak apa dia cakap? Baguslah, banyak pengalaman hidup, selesa dengan orang yang lebih matang. Di Jepun, awak tak pernah dapat reaksi macam tu? Tak pernah. Temu bual kelima adalah yang paling dramatik. Rina-san, 33 tahun. Bekas pekerja di sebuah syarikat security di Tokyo. Dia datang bersama suaminya, Badrul. Rina-san menceritakan satu kisah. Sebelum kahwin, ada satu hari Rina-san tidak dapat menepati janji temu kerana kerja lebih masa. Dia tidak sempat memberitahu dengan betul. Tempat janji temu adalah di hadapan sebuah stesen LRT di Kuala Lumpur dan hari itu hujan sangat lebat. Keesokan paginya, dia menelpon meminta maaf dan suaminya kata tidak apa. Tapi kemudian saya dapat tahu dari kawan. Dia tunggu di depan stesen tu selama 7 jam. 7 jam dalam hujan lebat? Saya memandang Badrul. Dia tersenyum segan dan berkata, kalau saya telepon, nanti Rina rasa bersalah. Saya tunggu je, mana tahu dia datang. Bukan apa-apa pun. Bukan apa-apa, katanya. Tetapi di mata Rina-san, air mata mula bergenang sekali lagi. Selesai 5 temu bual. Di dalam teksi pulang ke hotel, saya mematikan perakam suara dan menangis sendirian. Kenapa saya menangis? Kerana kata-kata yang sama diucapkan oleh kelima-lima wanita itu. Negara di mana saya tidak perlu berkata, maaf kerana saya seorang wanita. Hidup sebagai wanita di Jepun adalah kehidupan yang sentiasa meminta maaf. Memberi pendapat dalam mesyuarat, wanita tak patut menonjol sangat. Kerja lebih masa, wanita tak perlu kerja keras sampai macam tu. Tidak berkahwin, kenapa wanita ni tak kahwin? Berkahwin, kenapa wanita ni masih bekerja? Apa sahaja yang dilakukan, sentiasa perlu berasa bersalah kerana menjadi seorang wanita. Dalam indeks jurang gender yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia, Jepun berada di kedudukan ke-118 daripada 146 negara, paling korot di kalangan G7. Terdapat juga statistik yang menunjukkan nilai kerja domestik tanpa gaji wanita Jepun mencecah 111 triliun yen. Maksud angka-angka ini mudah. Jepun adalah masyarakat yang menuntut kesunyian dan pengorbanan daripada wanita. Dan kelima-lima wanita itu adalah mereka yang telah melarikan diri dari masyarakat itu. Semasa turun dari teksi dan melintasi lobi hotel, saya mengeluarkan buku nota siasatan. Hala 7 artikel di muka surat pertama sudah dipotong dengan 2 garisan. Ia tidak lagi sah.
Sebaliknya, satu tajuk baru muncul di pikiran. Tetapi bolehkah saya menulis artikel seperti itu? Adakah Asahi Shimbun akan menyiarkannya? Adakah pengarah Okada akan benarkan? Dengan kebimbangan itu, saya masuk ke bilik dan ada mesej di telepon bimbit dari pengarah Okada. Narika, dah putuskan hala 7 artikel. Bila boleh hantar? Saya meletakkan telepon dan merenung sailing untuk masa yang lama. Saya perlu menulis artikel. Tetapi artikel yang mana? Artikel yang dimahukan oleh ketua editor atau kebenaran yang saya lihat? Dan ada soalan yang lebih asas. Soalan yang sentiasa muncul semasa menyiasat kisah wanita-wanita ini. Soalan tentang diri saya sendiri. Malam itu, di atas meja hotel, saya menyusun semua bahan siasatan. 5 file rakaman suara, 47 muka surat nota temu bual, cetakan data statistik, resit dari pasar, dan bekas sambal yang diberi oleh ibu mentua Cio. Sambil menyusun bahan, saya melihat semula angka-angka. Indeks jurang gender Forum Ekonomi Dunia, Jepun di tempat ke-108, paling korot G7, nilai kerja tanpa gaji wanita Jepun 111 triliun yen. Purata masa kerja domestik lelaki Jepun 41 menit. Kepuasan hidup wanita Jepun yang berhijrah ke Malaysia 84%, 54%. Angka-angka itu jelas. Fakta yang cukup untuk menulis artikel. Tetapi ada perkara yang tidak dapat dijelaskan oleh angka. Air mata Setsu apabila mendengar perkataan sayang, tangan nenek pasar yang membungkus nasi lemak, belakang bapa mentua yang memakai apron memasak gulai, senyuman segan lelaki yang menunggu 7 jam dalam hujan lebat. Perkara-perkara ini tidak terdapat dalam statistik. Di muka surat terakhir buku nota saya, tertulis kata-kata Cio, "Narika, kau bahagia tak?" Soalan itu terus berlegar di fikiran, dan di bawah soalan itu, ingatan saya mula terurai. Saya mula bekerja di Asahi Shimbun pada usia 26 tahun, ditempatkan di Jabatan Kebudayaan. Hari pertama bekerja, perkara pertama yang diajar oleh senior bukanlah cara menulis artikel. "Narika, kopi pengarah tak ada gula. Presiden pula suka latte. Pastikan hantar sebelum pukul 9 pagi. Saya menghafal pesanan kopi, menyediakan teh sebelum mesyuarat, menempah tempat untuk majlis makan malam, menyambut tetamu di kaunter penyambut tetamu. Itulah kerja wartawan wanita baru. Mula-mula, saya tidak membantah. Saya fikir, sebagai orang baru, itu perkara biasa. Tetapi setahun berlalu, 2 tahun berlalu, tugas kopi tidak berubah. Walaupun ada junior lelaki masuk, yang disuruh membuat kopi tetap saya. Pada tahun ketiga, saya memberanikan diri berkata kepada pengarah, "Saya pun nak buat liputan di lapangan." Pengarah tersenyum dan menjawab, "Narika, kalau wartawan wanita terlalu menonjol, sumber akan rasa tidak selesa. Kena pandai jadi penyokong yang baik baru boleh jadi wartawan yang bagus." Penyokong, mensedok lauk di majlis makan malam pun sokongan. Menghantar kopi pengarah pun sokongan. Merendahkan suara pun sokongan. Dalam masyarakat Jepun, apa yang dituntut daripada wanita sentiasa menjadi penyokong. Apabila ingatan itu muncul, dada saya tiba-tiba terasa sesak. Wajah kelima-lima wanita yang saya temui terbayang. Mereka juga pasti merasakan sesak yang sama dalam masyarakat yang sama. Sebab itu mereka pergi. Tapi kenapa aku masih di sini? Dengan soalan itu, saya tertidur. Keesokan paginya, saya menelepon pengarah Okada. "Okada-san, saya perlu tukar hala 7 artikel. Senyap selama 3 saat di hujung talian." "Apa? Hasil siasatan di lapangan menunjukkan kerangka Dakia Hallyu tidak benar. Wanita berpendidikan tinggi memilih Malaysia bukan kerana budaya popular, tetapi kerana masalah struktur dalam masyarakat Jepun." "Narika, kau cakap apa ni? Wanita Jepun sedang melarikan diri." "Dari Jepun." Suara ketua editor menjadi dingin. "Kau nak tulis artikel promosi Malaysia ke? Kau fikir Asahi akan siarkan artikel macam tu?" "Saya nak tulis fakta. Indeks jurang gender ke-118, kerja tanpa gaji wanita 111 triliun yen. Kalau kita abaikan angka-angka ni dan tulis artikel Dakia Hallyu, itu bukan kewartawanan. Kalau kau tulis artikel tu, karier kau di sini tamat." "Faham? Saya faham. Tapi saya tetap akan tulis." "Ya." Selepas meletakkan telefon, tangan saya menggeletar. Saya mempertaruhkan karier wartawan selama 9 tahun. Tetapi anehnya, tiada penyesalan. Malah, terasa lega, rasa seperti pertama kali menyuarakan pendapat sendiri, bukan sebagai penyokong. Saya mula menulis artikel, tajuknya, "Pelarian Perkahwinan, Pintu Keluar Wanita." Bukan kisah wanita yang tertipu, tetapi kisah wanita yang melarikan diri dari masyarakat Jepun, arah yang bertentangan sama sekali dengan kehendak ketua editor.
Selama 3 hari, saya berkurung di hotel menulis manuskrip. Saya menyusun 5 temu bual, meletakkan statistik, dan menjadikan kisah Cio sebagai paksi utama. Di bahagian akhir, saya menyalin nota dari buku siasatan saya. Kenapa aku tidak bahagia? Selesai menulis, saya menghantarnya ke pejabat editorial. Seperti yang dijangka, penerbitannya ditangguhkan. Pengarah Okada sendiri yang menelepon. Narika, aku bagi peluang terakhir. Tukar hala 7 artikel. Nanti aku anggap semua ni tak pernah jadi. Saya tak akan tukar. Kalau macam tu kau bukan lagi wartawan Asahi. Panggilan ditamatkan. 9 tahun. Dari umur 26 hingga 35. 9 tahun membuat kopi, menempah tempat makan malam, menjadi penyokong. 9 tahun itu telah berakhir. Tetapi aneh, saya tidak sedih. Selepas meletakkan telefon dan memandang pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkap hotel, saya merasakan sesuatu terlerai di dalam dada, seolah-olah tali yang telah lama mengikat terputus. Saya mengambil telefon dan menghantar mesej kepada Cio. Cio, aku kena pecat. Dalam 30 saat balasan tiba. Aku tahu, dah makan malam, kalau belum, datang rumah aku. Membaca mesej itu, saya tersenyum. Baru sahaja diberhentikan kerja, tetapi saya boleh tersenyum. Di dalam teksi menuju ke rumah Cio, saya berpikir, artikel itu tidak akan disiarkan di Asahi, tetapi saya tidak boleh tidak menulisnya. Kisah ini perlu sampai kepada dunia. Bagaimana? Saya belum tahu, tetapi saya percaya pasti ada jalan. Tetapi sebenarnya, sehingga saat itu, saya masih belum menceritakan kisah yang paling penting. Mengapa saya begitu terikat dengan artikel ini? Mengapa saya tidak tunduk kepada ugutan ketua editor? Alasan sebenarnya, itu bukan hanya kerana siasatan. Kerana kisah ini bukan kisah orang lain. Kini, giliran saya untuk bercerita. Sebenarnya, saya adalah wanita yang telah melarikan diri dari Tokyo. Saya datang ke Kuala Lumpur, bukan untuk membuat liputan. Saya sudah pun tinggal di Kuala Lumpur. Bukan saya menipu dari awal, cuma urutannya sedikit rumit. Benar, saya bekerja sebagai wartawan di Asahi Shimbun selama 9 tahun. Benar, saya menerima tugasan untuk menyiasat perkahwinan antara bangsa. Cuma, jauh sebelum saya memulakan siasatan itu, saya sudah mengenali Malaysia. Beberapa tahun lalu, saya pertama kali datang ke Kuala Lumpur untuk membuat liputan acara pertukaran budaya Jepun-Malaysia. Lawatan kerja 4 hari 3 malam. Selepas selesai liputan, pada malam terakhir, saya duduk sendirian di sebuah bar kecil di Cangkat Bukit Bintang. Saya singgah untuk minum segelas bir sebelum pulang ke Tokyo. Di sebelah saya, duduk seorang lelaki Malaysia. Dia terdengar saya bercakap dalam telefon dalam bahasa Jepun, lalu menegur. Nampak penat, itulah kata-kata pertamanya. Di Jepun, tiada siapa pernah berkata begitu kepada saya. Selama 9 tahun di Asahi, baik senior, rakan sekerja maupun kawan, tiada siapa yang pernah kata saya nampak penat. Kerana di Jepun, menunjukkan kepenatan itu sendiri adalah meiwaku. Jadi semua orang berpura-pura okey dan semua orang fikir semua orang okey. Tetapi orang ini, yang baru pertama kali bertemu, dapat membaca riak wajah saya. Kami berbual selama 2 jam di bar itu. Saya tidak ingat dengan tepat apa yang kami bualkan. Cuma yang saya ingat, dia mendengar sehingga habis. Tanpa memotong, tanpa menukar topik kepada ceritanya sendiri, hanya mendengar. Selepas pulang ke Tokyo, hari itu sering terimbas kembali. Dia memegang pintu untuk saya di restoran. Dia menolong membawa beg kamera saya yang berat. Dia menunggu bersama saya kerana risau saya sukar mendapatkan teksi. Semuanya perkara remeh. Tetapi apabila perkara-perkara remeh itu digabungkan, ia menjadi satu soalan. Kenapa di Jepun aku tak pernah alami semua ni? Selepas itu, saya beberapa kali lagi datang ke Kuala Lumpur. Dengan alasan membuat liputan, dengan alasan melancong. Setiap kali datang, saya merasakan perkara yang sama. Di sini saya bukan wartawan Narika, tetapi hanya Narika. Saya tidak perlu berasa bersalah kerana menjadi wanita, tidak perlu menjadi penyokong, tidak perlu menjadi sempurna. Dan akhirnya, saya membuat keputusan untuk meninggalkan Tokyo. Saya berhenti dari Asahi Shimbun dan menetap di Kuala Lumpur sebagai wartawan bebas. Ibu bapa saya menentang. Kawan-kawan kata saya gila, tetapi saya tahu, jika saya bertahan setahun lagi di Tokyo, topeng yang lebih tebal akan melekat di wajah saya. Sebelum topeng itu menjadi wajah saya yang sebenar, saya perlu menanggalkannya. Sebab itulah, apabila saya menerima tugasan menyiasat perkahwinan antara bangsa, jantung saya berdegup kencang. Ini bukan kisah orang lain. Ini kisah saya, wanita yang melarikan diri ke Malaysia. Itulah saya.
Saya menceritakan kisah ini kepada Chio pada malam saya dipecat dari Asahi. Sambil duduk di ruang tamu rumahnya, makan gulai tempoyak yang dimasak oleh Amir. Narika, kenapa tak cakap dari awal? Sebab aku wartawan. Tak boleh cerita pasal diri sendiri pada subjek siasatan. Aku bukan subjek siasatan kau. Aku kawan kau. Chio memegang tangan saya. Jadi sebab tu kau beria-ia dengan artikel tu. Sebab bukan cerita orang lain, tapi cerita kau. Betul. Semasa saya menemu buah 5 orang wanita itu, saya menangis bukan kerana kisah mereka sedih. Kerana itu adalah kisah saya. Apabila Setsu menangis mendengar perkataan sayang, saya turut menangis kerana saya juga merindui perkataan itu. Artikel itu tidak disiarkan di Asahi. Tetapi saya tidak berputus asa dengan kisah ini. Di sebuah apartemen studio kecil di Kuala Lumpur, saya mula menulis semula manuskrip itu. Bukan sebagai artikel, tetapi sebagai sebuah buku. Tajuknya, Jepun yang terlalu aneh. Catatan yang menulis semula negara bernama Jepun dari sudut pandang seorang wanita yang tidak dapat bernafas di dalamnya. Dan apabila buku itu diterbitkan, berlaku sesuatu yang tidak saya jangkakan. Apabila buku itu keluar, Jepun berpecah. Jepun yang terlalu aneh, buku yang saya tulis sebagai wartawan bebas di Malaysia, pada mulanya diterbitkan secara senyap. Bukan oleh penerbit besar, tiada iklan. Tetapi dalam masa sebulan, ia mula tersebar dari mulut ke mulut. Mula-mula, ia meletup di alam maya. Reaksi dari wanita Jepun sangat luar biasa. Ratusan ulasan di kedai buku dalam talian setiap hari. Akhirnya ada orang yang suarakan, apa yang saya rasa selama ini bukan ilusi. Saya pun hari-hari buat teh di pejabat. Rupanya ini tak normal. Saya berumur 32 tahun, bujang. Setiap hari diasak dengan soalan bila nak kahwin. Adakah benar ada kehidupan lain di Malaysia? Sudah tentu, ada juga tentangan. Pengkhianat. Wartawan yang termakan dakyah Malaysia, aib Jepun. Komen dari kedua-dua belah pihak membanjiri, dan itu sendiri menjadi berita. Media Jepun mula membuat liputan pro dan kontra. Artikel yang ditolak oleh Asahi Shimbun telah kembali sebagai sebuah buku. Di Malaysia, ia juga menjadi tumpuan. Artikel dengan tajuk Kebenaran Malaysia di mata wartawan Jepun disiarkan dan ramai yang memberi reaksi. Adakah perkara yang kita anggap biasa ini begitu berharga? Di antara semua itu, yang paling menusuk kalbu saya adalah sepucuk email. Puan Narika, saya seorang suri rumah berusia 50-an. Sepanjang hidup, saya hidup untuk suami dan anak-anak. Selepas membaca buku Puan, buat pertama kalinya saya terfikir, bagaimana saya mau hidup? Adakah sudah terlambat? Adakah sudah terlambat? Membaca satu ayat itu, saya menangis lama. Seorang wanita yang telah bersabar selama 50 tahun, buat pertama kalinya, bertanya kepada dirinya sendiri. Saya tidak percaya buku saya menjadi pencetus soalan itu. Tetapi reaksi yang paling tidak dijangka datang dari tempat lain. Ibu saya di Tokyo menelepon pada minggu kedua selepas buku itu diterbitkan. Saya sudah bersedia. Saya jangka dia akan marah, akan kata saya memalukan keluarga. Narika. Suara ibu saya anehnya tenang. Ibu dah baca buku tu. Maaf. Tunggu. Biar ibu cakap dulu. Ibu saya menarik nafas panjang. Saya boleh dengar nafasnya di hujung talian. Ibu pun macam tu. Sepanjang hidup. Tak pernah sekalipun ayah kau cakap dia sayang ibu. Ibu fikir itu perkara biasa. Tapi lepas baca buku kau, buat pertama kalinya ibu rasa sedih. Saya tidak dapat berkata apa-apa. Masa kau tinggalkan Tokyo, ibu marah. Kenapa pergi jauh-jauh? Boleh je hidup senang di Jepun, kenapa mesti Malaysia? Tapi sekarang ibu faham, kau lebih berani daripada ibu. Suara ibu saya bergetar. Ibu sabar, sepanjang hidup ibu sabar. Ibu fikir, sebab ibu perempuan, memang kena sabar, tapi kau tak sabar, kau pergi. Ibu, Narika, hiduplah dengan bahagia. Ganti untuk ibu, ganti untuk ibu. Dalam 3 perkataan itu, terkandung seluruh hidup ibu saya. Kehidupan seorang wanita Jepun yang sepanjang hidupnya bersabar, menjadi penyokong dan memakai topeng. Dan di akhirnya ibu saya berkata sesuatu yang tidak pernah diucapkannya seumur hidup. Mak sayang kamu. Bukan dalam bahasa Jepun, tetapi dalam bahasa Melayu yang pelat. Saya tidak tahu di mana dia belajar, tetapi sebutannya janggal. Namun 3 perkataan yang janggal itu adalah perkataan paling indah yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Selepas meletakkan telefon, saya menangis lama. Sambil menangis, saya berfikir, ibu saya tidak dapat mengucapkan perkataan itu dalam bahasa Jepun kerana dia telah hidup selama 60 tahun di negara di mana perkataan Aishitru terlalu berat dan tidak semula jadi. Jadi dia meminjam bahasa Melayu. Mak sayang kamu.
Masyarakat yang memerlukan bahasa negara lain untuk mengucapkan satu perkataan mudah ini. Itulah Jepun. Dan itu juga perkataan yang didengari setiap hari oleh 1176 wanita yang telah melarikan diri dari masyarakat itu dan kini berada di Malaysia. Pada hari saya menerima panggilan daripada ibu, saya mula menulis manuskrip baru. Kini, saya sedang menulis manuskrip ini di Kuala Lumpur, di sebuah kafe di kawasan kejiranan saya. Tadi pemilik kafe menghantar Americano dan berkata, "Narikasan, rajin kerja hari ini." Dia juga meletakkan sekeping Madeline sebagai hadiah. Mula-mula datang, saya rasa janggal dengan semua ini. Tetapi kini, jika tiada, terasa sunyi pula. Sebagai wartawan bebas, saya menulis kolom tentang hubungan Jepun-Malaysia. Selepas buku diterbitkan, banyak media yang menghubungi. Ada tawaran untuk muncul di stesen TV Malaysia, ada juga kontrak untuk buku susulan dari penerbit Jepun. Apabila dipecat dari Asahi, saya fikir semuanya sudah berakhir, tetapi rupa-rupanya lebih banyak pintu yang terbuka. Chio kini mengajar bahasa Jepun di sebuah pusat bahasa. Dia berbangga memberitahu pelajarnya sudah lebih 200 orang. Dia dan Amir merancang untuk mempunyai anak. Ibu mentuanya sudah mula membuat selimut bayi, katanya sambil ketawa. Kadang-kadang, saya pergi ke pasar pagi. Nenek penjual nasi lemak, jika nampak saya, masih bertanya, "Dah sarapan?" Pakcik penjual lauk pauk masih membungkus rendang untuk saya. Apabila saya kata, "Pakcik, tak payahlah susah-susah macam ni selalu," jawapannya sentiasa sama. "Susah apanya? Ini tanda kemesraan, soal hati." Jika ditanya, adakah kehidupan di Malaysia sempurna, saya akan jawab tidak. Bahasa masih sukar, dan ada kalanya saya terkejut dengan perbezaan budaya. Saya juga tahu bahawa budaya menantu bekerja di dapur semasa hari raya masih wujud di Malaysia. Kadang-kadang saya letih dengan kepantasan perubahan, dan ada masanya saya merindui jalan-jalan Tokyo yang sunyi dan teratur. Tetapi ada satu perbezaan yang ketara. Di sini apabila saya kelihatan letih, orang akan bertanya, "Kenapa sabar?" Di Jepun mereka bertanya, "Kenapa tak sabar?" Perbezaan inilah segalanya. Satu perbezaan inilah yang telah menggerakkan 1176 orang wanita. Kadang-kadang saya berhubung dengan ibu bapa di Tokyo. Ayah saya masih tidak banyak bercakap, tetapi ibu saya sudah berubah. Di akhir panggilan, dengan janggalnya, dia akan berkata, "Mak sayang kamu," masih dalam bahasa Melayu. Katanya dalam bahasa Jepun masih belum boleh, tapi tidak mengapa. Fakta bahawa dia telah mengucapkannya adalah satu revolusi dalam 60 tahun. Sambil mengakhiri manuskrip ini, saya ingin menyatakan satu perkara lagi. Saya membawa kisah ini kepada dunia bukan kerana Malaysia negara yang sempurna. Bukan juga kerana lelaki Malaysia adalah suami terbaik di dunia. Saya tidak menulis artikel promosi Malaysia. Ini adalah soalan yang saya lemparkan kepada masyarakat Jepun. Kenapa kita menuntut kesunyian daripada wanita? Kenapa perkataan cinta kedengaran tidak semula jadi? Kenapa mencedok lauk adalah kerja wanita? Kenapa wanita lulusan Universiti Tokyo disuruh membuat kopi? Hanya di Malaysia, barulah saya sedar bahawa saya selama ini telah bersabar. Saya fikir bersabar itu perkara biasa, tetapi ternyata tidak. Ia bukan perkara biasa. Saya teringat kata-kata Setsu semasa temu bual. Selama 29 tahun, saya tak pernah sekalipun dengar perkataan sayang. Saya fikir itu perkara biasa. Saat seseorang sedar bahawa apa yang dianggap biasa itu sebenarnya tidak biasa, dia akan bergerak. 1,176 orang telah bergerak, dan saya juga telah bergerak. Kepada Anda yang sedang membaca tulisan ini, saya bertanya, adakah Anda sedang bersabar? Adakah Anda menipu diri sendiri bahawa itu adalah perkara biasa? Jawapan yang saya temui adalah mudah. Hidup di sisi orang yang memberitahu Anda dia menyayangi Anda. Hidup sebagai diri sendiri. Berada di tempat di mana Anda tidak perlu berkata, "Maaf kerana saya seorang wanita," dan hanya wujud sebagai diri Anda. Itu sahaja. 3 perkataan sayang yang diucapkan oleh ibu saya dalam bahasa Melayu yang pelat. 3 perkataan "dah makan" yang diucapkan oleh nenek penjual nasi lemak. 3 perkataan sayang yang ditulis oleh Amir pada nota lekat setiap pagi. 3 perkataan sudah cukup. 1196 orang wanita telah menyeberangi lautan tahun ini untuk mencari 3 perkataan itu. Seterusnya giliran siapa? Tuan-tuan dan puan-puan, Anda baru sahaja mendengar kisah Narika, bekas wartawan Asahi Shimbun selama 9 tahun. Bagaimana perasaan Anda? 1176 berbanding 147. Itulah jumlah wanita Jepun yang berkahwin dengan lelaki Malaysia, berbanding wanita Malaysia yang berkahwin dengan lelaki Jepun. Perbezaan 8 kali ganda.
Dan 84% wanita Jepun yang menetap di Malaysia menjawab mereka berpuas hati dengan kehidupan semasa. Apa yang ditemui oleh wanita-wanita yang melarikan diri dari negara dengan indeks jurang gender di tempat ke-118 ini bukanlah sesuatu yang gah. Tangan yang memegang pintu restoran. Nota lekat yang bertulis sayang setiap pagi. Suara nenek pasar yang bertanya, dah makan? Gulai tempoyak bapa mentua yang memakai apron. Perkara-perkara yang kita anggap terlalu biasa sehingga tidak disedari, menjadi sesuatu yang begitu istimewa sehingga dapat mengubah hidup seseorang. Ibu Narika, buat pertama kali dalam hidupnya selama 60 tahun, mengucapkan perkataan sayang. Itu pun, dia tidak dapat mengucapkannya dalam bahasa Jepun, terpaksa meminjam bahasa Melayu yang pelat, mak sayang kamu. Untuk mengucapkan 3 perkataan ini, bahasa negara lain diperlukan. Kita mengucapkannya setiap hari. Kepada ibu bapa, kepada anak-anak, kepada orang yang kita cintai. Semoga kisah hari ini mengingatkan kita semula betapa berharganya perkara itu. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, kongsikanlah dengan orang di sekeliling Anda. Perkongsian Anda akan memberitahu dunia tentang kehangatan negara bernama Malaysia. Jika hati Anda terasa hangat, tinggalkan 1 ayat di ruangan komen. Jom kita berkawan baik.